kita tunggu record. Share dengan yang tak boleh. Okay, so sekarang kita akan form equilibrium. Equilibrium means that objek kebiasaannya merujuk kepada objek at rest lah. Find torque. Dan yang kedua adalah solving problems lah, di mana kita akan selesaikan masalah untuk beberapa case. So, kita tengok dulu definitions untuk equilibrium. Okay. So, bila sebut equilibrium sahaja, tapi sebelum kita tengok equilibrium, kita tengok dulu definition untuk torque. Okay, nah? So, dalam bab ini, kita akan belajar lagi satu perkara yang baru, iaitu torque. So, what is torque? Torque adalah defined as product of a force and a distance, which is force dengan distance itu perpendicular to each other. So, torque equivalent to Fd. So, when torque equivalent to Fd, force unit dalam Newton. So, force unit dalam Newton, D dalam meter. So, unit for torque will be in terms of Newton meter. So, this one adalah SI unit UPS. So, yang ni kita hanya tahu secara general dulu, torque adalah produk between force dengan distance. Force dengan distance, di mana force and distance is perpendicular to each other. So, bila saya sebut perpendicular bermakna F dengan D itu adalah sudut dia 90 degree. So, this one adalah torque. So, apa torque sebenarnya? So, apakah yang dimaksudkan dengan torque? Okay. So, torque adalah sebenarnya tendency for the object to rotate. Tendency for the object to rotate. So, kalau saya pegang pen macam ni, saya pegang pen, dan pen ini kalau saya twist dia, dia akan rotate. So, bila dia rotate, bermakna dia ada torque. Kenapa dia boleh rotate? Sebab saya kenakan satu force pada satu distance. Di mana jari saya ni, nampak kan gambar video saya ni kan? Yang saya on camera tu. Nampak. Okay. So yang saya pegang ni adalah pusat putaran. So yang saya pegang tu adalah pusat putaran. Jarak di antara saya pegang sampai sini adalah distance D. So saya kenakan satu force pada penghujung ni. So bila saya kena force, bermakna pen ini akan berlaku rotation. So bila berlaku rotation sahaja, maka adalah nilai to rotate. So setiap bulat macam mouse ni pun, dia still ada tendency to rotate. Di mana rotation ini mesti disebabkan oleh force. Means that saya akan kenakan satu force untuk rotation pada mouse. So means that bila berlaku rotation, okay, bila berlaku rotation sahaja, rotation ini akan berlaku pada satu jarak R daripada paksi putaran dan dia akan dikenakan oleh satu daya. So bila ada daya, ada paksi putaran, barulah ada torque. So general torque adalah Fd, di mana dia adalah cross product. Cross product adalah sine product. So equation yang kita akan apply selepas ini, yang kita memang akan apply ada this one. So torque equivalent to Rf sin theta. Rf sin theta, which is theta. Theta is the angle between R and F. So ini adalah general idea apakah yang dimaksudkan oleh torque. So torque is a product between force and distance. Force and distance. Torque adalah cross product. So bila cross product bermakna unit dia punya quantity adalah vector quantity. Disebabkan torque adalah Fd, maka SI unit dia adalah Newton meter. So this is general idea of torque. Saya rasa tak ada masalah kot yang ni kan. So when object make rotation, bila object buat rotation, this rotation can be either in clockwise or anti-clockwise. So rotations ada dua sahaja, can be either clockwise or anti-clockwise. So dalam kes ini, dalam silibus kita menganggap anti-clockwise sebagai positive value, positive direction, clockwise sebagai
negatif. So, kita kena someone, tak nak, ada orang guna account bukan MOE. So, bila buat rotation nanti kita akan tengok daya itu akan menyebabkan objek rotate pada arah clockwise ataupun pada arah anti-clockwise. So, ini adalah general idea tentang torque. Saya rasa tak ada apa-apa kot lah sebab torque hanya yang awak kena tahu adalah yang saya prefer guna adalah torque equivalent to FR sin theta. So, what is torque? Torque adalah tendency for rigid body to rotate. Okay. Torque adalah vector product. So means that it's having both magnitude and direction. Disebabkan dia adalah FR, maka unit dia adalah Newton meter. So when object make rotation, this rotation can be either anti-clockwise or clockwise. Which is for our syllabus, kita menganggap anti-clockwise sebagai arah positif, clockwise sebagai arah negatif. So this is general idea untuk torque. Tapi kalau objek pen ini tidak bergerak, kalau pen ini dia tak berlaku rotation, it means that torque for this object equivalent to 0. So when object doesn't rotate, it means that torque acting on this object equivalent to 0. So dia tak berlaku rotation. Okay. So kita tengok yang next section. Yang ni yang penting ni. So when we talk about equilibrium, it means that object in equilibrium positions, dia dalam keadaan yang macam mana kita paling senang adalah untuk chapter 8 adalah not moving. So when object not moving in stationary in equilibrium, it means that yang ni mungkin akan ditanya dalam UPS. Net force acting on the object equivalent to 0. So ini adalah poin pertama untuk objek in equilibrium, which is this one adalah sebenarnya kita dah belajar dalam chapter 4. Di mana this chapter 4 kita akan guna pakai dalam chapter 8. So keep in mind in UPS, if let's say soalan tanya apakah yang dimasukkan dengan equilibrium, it means that net force acting on the object equivalent to 0. So net force acting on object equivalent to 0, net force ini mungkin pada komponen X, Y dan juga Z. Tapi setakat ini kita lebih fokus kepada dua dimensi sahaja, iaitu summation Fx sama kosong dan juga summation Fy sama kosong. Soalan-soalan sebelum ini belum lagi melibatkan sampai 3 dimensi. So setakat ini baru 2 dimensi, Fx dan juga Fy. Bermakna nanti bila pelajar buat dapat rajah nanti, pelajar terpaksa mungkin akan kena buat persamaan untuk summation Fx dan juga summation Fy. And then bila objek tak berlaku rotation, bermakna summation torque untuk objek itu juga bersamaan dengan kosong. So, conclusion yang saya nak beritahu, so when object in equilibrium, first thing kita kena tahu bahawa summation force acting on the object equivalent to 0, which is syllabus kita kebiasaannya fokus kepada 2 dimension, means that summation force acting in Y component equivalent to 0, summation force acting on X component also equivalent to 0. And then second condition for object in equilibrium, it means that summation torque juga sama dengan kosong, bermakna objek kita tidak berlaku rotation. Objek kita hanya berada pada kedudukan steady, tak bergerak, tak rotate, tak buat apa macam ni je. So setakat ni ada apa-apa? Nampak macam senang tau, tapi sekejap bila buat soalan tak senang. So, apa yang kena tahu? Definition untuk torque, rumus untuk torque, awak kena mampu buat persamaan untuk summation Fx, Fy dan juga summation untuk torque. Ada soalan apa nak tanya saya? Tak ada apa kot nah? Okay. Yang ni yang saya kata juga tadi. So for solving problem, tengok sini. First thing, kita kena sketch diagram.
So, bila dapat soalan sahaja, you have to determine forces acting on the object. Dan kita wajib sketch. Selepas kita dah sketch, kita akan terbitkan persamaan summation Fx, summation Fy ataupun summation torque mengikut keperluan soalan. So sama ada kena buat satu persamaan, dua atau ketiga-tiga, kita tengok pada condition diagram yang diberikan kepada kita. Tapi kebiasaannya kita mungkin terpaksa buat sekurang-kurangnya dua, iaitu sama ada summation force ataupun summation torque. Di mana this one saya memang tak boleh nak fix. Kita tengok. Okay. So tengok pada soalan yang pertama. Cuba tengok dulu. Sekejap, tak nampak lepas. Okay. Yang ada digantung macam pasu satu dan ada lagi satu mesh W1 kat situ bersentuhan dengan palang warna merah dan objek yang berada equilibrium. So fokus on this object adalah pada beam yang berwarna biru. Kita fokus pada beam yang berwarna biru. Okay. Hanging flower basket having weight W2 23 Newton hung over the edge of the balcony dan ada railing. Uniform horizontal beam AB, di mana AB length dia adalah 110 cm. And then dia perlukan lagi satu weight W1 to enable the beam to be in equilibrium, So, bila dapat yang ni sahaja, step yang pertama adalah kita kena sketch forces acting on the beam only. So, saya akan draw satu single line to represent the beam. Pada point A ada flower basket, di mana flower basket ini ada weight. So, ada satu force kat sini, W2 equivalent to 23 Newton. Beam touch pada palang berwarna merah. So bila dia bersentuhan dengan surface, ada daya apa kat situ? Touch surface. Beam touch surface. So ada daya apa kat situ pelajar? Ada daya apa tu? Touch surface. Ya, nombor 4. So means kat sini pada point O, refer pada point O, beam touch surface. So when beam touch surface, dia ada satu reaction force, di mana reaction force kita panggil sebagai normal reaction. So kat sini pelajar nak labelkan sebagai R pun boleh, nak labelkan sebagai N. Objek bersentuhan dengan surface, okay? So kat means that distance ini tukar ke meter akan jadi 0.35 meter. Then dia juga bagi weight of the object. Dia bagi weight of the object. Agak-agak pelajar weight tu nak duduk kat mana? Weight bagi objek. Agak-agak location weight tu kat mana? Objek. Center ke, kat hujung ke, kat mana? Pusat weight. Center. Tak ada idea? Okay. Center nah. Kat center. So, weight for the object will be located at the center. So, this one saya labelkan sebagai W3. Then, pada end kat sini ada W1. Which is W3 juga kita ada nilai kat sini sebab dia bagi mass for the beam. Di mana mass for the beam given to us adalah 3 kg. 3 kg. So this one akan jadi 3 multiplied by 9.81. So akan dapatlah weight for the beam equivalent to 29.43 Newton. So W1 unknown. So sekarang this object in equilibrium. Soalan tanya berapakah nilai W1 supaya objek ini berada dalam equilibrium. Okay, supaya objek ini saja. Saya rajah ni. Rajah tu saya akan cuba
So yang steady je tau. So sekejap kalau ada masalah bagi dekat saya. So kalau tengok daya ini hanya je kat situ. Ada part CY tak? Part CY ada tak? Forces acting on the object, is it involve one direction or two direction? Ada X, Y atau Z kalau tengok diagram. Sebab kita tahu dalam bab ini kita akan buat 3 persamaan je, sama ada summation fx sama kosong, sama ada summation fy sama kosong, sama ada summation torque sama kosong. Tapi kalau tengok diagram tu, diagram tu hanya melibatkan paksi apa tu? Anyone can respond? Hanya melibatkan paksi apa kat situ? Paksi Y sahaja. Ini okay. So ni bila melibatkan paksi Y sahaja, for this case, summation fs equivalent to 0 can be ignored. Kenapa can be ignored? Because diagram shown just involve Y component only. So, kita akan terbitkan persamaan summation Fy equivalent to 0. Kalau tengok anak panah ke atas hanya ada 1, anak panah ke bawah ada 3. So, means that N minus W2 minus W3 minus W1 equivalent to 0. So, N equivalent to W2 adalah 23 Newton, W3 adalah 29.43 Newton plus W1. So from this equation, we have two unknown N and W1. So bermakna Pak CY tidak membantu kita untuk mencari W1 sebab aim kita adalah mencari W1. Tapi bila kita gantikan persamaan dalam summation Fy equivalent to 0, dia tak membantu apa-apa kat kita. Bermakna summation Fy tidak membantu. So dia dah buat persamaan summation Fy tapi tak membantu. Summation Fx lagilah tak membantu. So sekarang agak-agak pelajar kita terpaksa buat apa tu? Summation torque. Okay. So summation torque equivalent to 0. Yang ni tolong fokus kat saya. So bila berlaku rotation, dia akan ada paksi putaran. Tapi sekarang this object tak berlaku rotation. Oh, kena take note nah. Rotation can be either in anti-clockwise, can be either in clockwise, can be both direction, can be either clockwise, anti-clockwise or clockwise. Recall balik chapter 4. Recall balik sekejap chapter 4. Ada objek kat sini. Kalau F kat sini adalah 10 Newton. Kalau saya tak nak bagi objek ini bergerak, agak-agak daya lagi satu tu kena acting ke mana? Kalau daya lagi satu tu kena acting ke mana? Saya tak nak objek ini bergerak. Opposite direction kan? Means that another force should be applied to the system to enable the object in equilibrium. Kita kena kenakan lagi satu daya pada opposite direction, di mana daya ini juga mesti bersama dengan 10 Newton. So when one force acting to the left, another force acting to the right dan magnitude dia sama, jadi at last summation Fx equivalent to 0. So this object will be in equilibrium. Ini adalah melibatkan force. Agak-agak awak kalau objek itu tak berlaku rotation, agak-agak sebab apa? Dia tak berlaku rotation. Katakan ini paksi putaran. Ada daya yang pertama, ada daya yang kedua. W1, W2, saya jadikan titik tengah sebagai paksi putaran. Agak-agak kenapa dia tak berputar? Tengok W1. Kalaulah dia berputar, daya ke bawah tau. Cuba pegang pen. So W1, daya ke bawah. Jika berputar, agak-agak dia akan berputar ke arah mana? Daya ke bawah. Bermakna tolak ke bawah. Dia akan putar ke arah apa tu? Anti-clockwise. W1, jika dia mampu buat objek ini berputar, dia akan menyebabkan objek itu bergerak pada arah anti-clockwise. Jika berputar. It means that jika W1 mampu buat beam ini berputar, dia akan berputar pada arah anti-clockwise. Sekarang, masih kat center sebagai pusat putaran. W2 pula. W2, kalau daya ini buat objek ini berputar, dia akan berputar pada arah clockwise, betul tak? So, satu anti-clockwise,
satu clockwise. Okay, setakat ni ada apa-apa nak tanya saya? Saya jadikan sebagai ini sebagai paksi putaran kat tengah tu. Jika berputar, W1 jika mampu buat beam ini berputar, dia akan menyebabkan putaran itu berlaku pada arah anti-clockwise. W2 pula jika mampu buat objek ini berputar, dia akan menyebabkan berputar pada arah clockwise. Satu anti, satu clockwise. Setakat ni dapat idea? Tapi kenapa akhirnya tak berputar? Agak-agak. Kenapa tak berputar akhirnya? Recall balik yang ni. Recall balik yang 2 dimensi. 10 Newton. 10 Newton. Force dia sama. Satu kiri, satu Force dia kanan. sama. Sebab nilai dia sama. So bila torque pada arah clockwise dan torque pada arah anti-clockwise, jika magnitude dia sama tapi acting pada opposite direction, end up kalau macam ni lah, kalau ini 10 Newton per meter, this one pun 10 Newton per meter, tapi acting pada opposite direction, since that magnitude dia sama, acting pada opposite direction, end up daripada berputar, tak mampu pun berputar. That's why bila tak mampu berputar, objek ini kita panggil sebagai in equilibrium. Saya bagi satu case lagi. Kalaulah anti-clockwise 40 Newton meter, agak-agak objek ini akan berputar tak? 140, 110. Kita Berputar. Berputar pada arah mana? clockwise. Anti-clockwise. 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 So, for this case, objek akan putar, tapi objek in equilibrium. So, when object in equilibrium bermakna magnitude pada arah clockwise dengan arah anti-clockwise, jumlah dia adalah sama. So, bila jumlah torque clockwise dan anti-clockwise sama, means the end up object will be in equilibrium. So, ini adalah dimaksudkan dengan equilibrium. So, dapat idea kan kat sini kan? Okay. So, bila kita dah tahu konsep untuk torque, next. Kita nak pilih pivoted point. Ini bahasa buku nah, pivoted point. So pivoted point adalah bahasa mudah, bahasa kampung kita adalah pusat putaran. Pusat putaran can be any point. Awak boleh pilih titik A, awak boleh pilih titik B, C atau D. Any point. Di mana point ini macam Alia ke siapa on speaker Alia? Alia terlupa on mic ke? Okay, Alia off dah. Okay. So, bila kita nak buat torque sahaja, first thing kita kena pilih pivoted point. So, macam mana kita nak pilih pivoted point? Yang ni tips penting. Pivoted point adalah point yang kita nak jadikan sebagai paksi putaran. Point itu mesti ada force. Dan force itu kita tak tahu nilai. Force itu mesti ada force. Which is that force, kita tak nak cari pun. Kita tak nak cari. Dan kita juga tak tahu value dia. Ada force, kita tak nak cari force itu dan kita tak tahu nilai itu dan dia menyusahkan kita. Ada sahaja tapi tak membantu apa-apa. So sekarang awak nak cari W1. Awak ada W2, awak ada W3, awak tak tahu N. So agak-agak awak nak pivot kat mana? A, B, C, D. Pivoted point is a point. Agak-agak kat mana? A, B, C, D. B. Ya, sebab B, kenapa B? B tu dah lah ada unknown N. N pula kita tak tahu. Kita nak cari W1. So means that kita akan buat summation torque at point B equivalent to 0. So pegang pen ramai-ramai, kita pivot pada point B tu. Tengok W2. W2 ke bawah. W2 daya ke bawah. Jika dia mampu buat beam ini berputar, maka putaran dia akan berlaku pada arah anti-clockwise. So if let's say W2 buat benda ini berputar, maka dia akan menyebabkan putaran itu berlaku pada arah, sekejap hilanglah pula. Okay, so if W2 enable the object to rotate, this one will be rotate in anti
clockwise rotation, anti-clockwise. Tengok pula weight of the object. Ini kan kat sini. Dia tolak daya tu daya ke bawah. So kalau rotate, dia rotate ke arah apa tu? Clockwise kan? W. W akan menyebabkan benda tu rotate pada clockwise kan? Tanya W. Tarik ke sini. So akan clockwise. W1 juga jika mampu menyebabkan putaran, dia juga akan menyebabkan berputar pada arah clockwise. So these two, jika mampu buat dia berputar, so dia akan menyebabkan putaran berlaku pada arah clockwise. Ada satu arah anti, dua arah clockwise. Setakat ini cuba tengok, fahamkan betul-betul. Ada apa nak tanya kat saya? If the object rotate. So W2 will cause and W1 will cause the object to be rotated in clockwise. W2 anti-clockwise, W3 dan W1 pada arah clockwise. Setakat ini ada siapa lost kat sini? Ingat nah pivot pada point B nah, pivot pada point B. Ada soalan setakat ni? Ada apa-apa nak tanya saya? Ada soalan tak setakat ni? Ada apa nak tanya? Senyap je. Faham ke ni? Faham. Okay, so tadi kita ambil arah apa sebagai positif? Clockwise ke anti-clockwise? Sebagai kita tadi? Anti-clockwise. Anti-clockwise sebagai positif, clockwise sebagai negatif. So, bila kita sebut sebagai summation bermakna hasil tambah. Means that summation torque in anti-clockwise plus summation torque in di mana torque pada arah clockwise adalah bernilai negatif. Sekejap padam huruf tulisan. Okay. Summation torque in anti-clockwise, which is anti-clockwise we consider as a positive direction, plus summation torque in clockwise, which is clockwise we consider as a negative direction. So total torque will be equivalent to 0. So simplify this one, summation torque in anti-clockwise will be equivalent to summation torque in clockwise. So equation inilah yang kita akan guna pakai. Ini konsep dia. So summation torque at point B equivalent to 0. It means that summation torque acting in anti-clockwise equivalent to summation torque acting in clockwise direction. So equation for torque adalah F R sin theta. This force can be either weight, can be either normal, can be either tension, can be either external force. So keep in mind, this force, the labeling F kat situ, can be either tension, external force, normal force, or weight. R, distance between force and pivoted point. R, distance from the force point. So di antara, dan angle theta adalah di antara F dengan R. Di antara F dengan R. So tengok balik diagram kat sini. Tengok diagram kat sini. Kita akan buat persamaan lepas ni. Okay. Agak kecil nah. Tapi nampak kot. Nampak tak? Kecil sikit. Agak kecil. Tapi mampu kat sini je. So tengok pada anti-clockwise. Anti-clockwise ada daya apa kat situ? Saya nak buat persamaan ni. Anti-clockwise ada W2. So it means that W2 adalah 23. Jarak daripada pivoted point berapa? Sat, saya label jarak Sat. 0.35 kat sini. 0.75 kat sini. Sini 0.25. Okay, saya buat label jarak kat situ. So, W2 from pivoted point, distance is 0.35. So, W2 from pivoted point, distance R 0.35. So, 0.35. Angle between W2 and R adalah 90 degree.
90 degree. So sin 90, sin 90 adalah bersama dengan 1. So sama ada pelajar nak tulis ataupun pelajar tak mau tulis pun tak jadi masalah. Kenapa tak jadi masalah? Sebab nilai dia adalah bersama dengan 1. So yang ni optional. Sin 90 nak tulis pun boleh, tak mau tulis pun boleh. So equivalent to summation torque in clockwise. Clockwise ada W3 dengan W1. So W3 magnitude adalah 29.43. Distance between W3 and pivoted point is 0.2. 0.2. So 0.2 plus W1. Distance W1 dengan pivoted point adalah 0.95. Betul tak? Betul kot noh? 0.75. Yang ni 25 je tau. Salah tulis sekejap. Salah tulis kat sini. Kat situ. Jarak kat situ adalah 0.75 tambah dengan 0.2 bermakna akan jadi 0.95 kat sini. So sekarang cuba tengok agak-agak kita boleh tak cari nilai W1 sekarang? Boleh tak cari nilai W1 dah sekarang? So simplify this one, kita akan dapat nilai W1. So simplifykan matematik akan dapat lebih kurang 2.89 Newton. So simplify akan dapat saya dah tulis kat tab tapi kat screen tak keluar. Okey, dah keluar kat situ. Okey. So ini adalah kaedah untuk kita tentukan mana-mana force yang tidak diketahui. Di mana choice dia sekarang sama ada kita cari daripada summation Fx sama kosong, summation Fy sama kosong atau summation torque sama kosong. Sebab kita kena tengok antara tiga perkara ini yang manakah akan membantu kita untuk selesaikan masalah. So selesai dapat W1. Dan selepas itu soalan minta cari normal force. Soalan minta cari normal force. Soalan minta cari normal force kat sini. Okay. Kita dah berjaya dapatkan nilai W1. Soalan minta cari force exert at point 0. Force exert on point 0. Bermakna dia minta kita cari normal force. Di mana daripada summation Fy tadi, kita dah terbitkan persamaan. Dan kita ada unknown N. Dan tadi kita dah berjaya cari W1. Bermakna untuk soalan yang kedua, kita akan guna equation summation Fy equivalent to 0. Di mana tadi ni bila kita simplify, kita dah dapat N sama dengan 23 tambah 29.45 tambah W1 dan kita sudah dapat nilai W1 kat sini. So just substitute 23 plus 29.45 plus W1 yang tadi dapat. So simplify kat sini, akan dapat nilai N lebih kurang 55.3 Newton. So dapat idea tak setakat ni? Dapat tak idea? Ke ada masalah apa-apa nak tanya? Ada satu soalan? Take a break, Ustaz. Cuba tengok, cuba ni dulu minum, Ustaz. Ada ramai pula tak masuk ini. Okay, ini attendant dah kan? You okay attendant dah kan? Okay. So setakat ni ada apa-apa nak tanya saya tak? Tak ada kot. Example yang kedua ni agak susah. Bagi tahu siap-siap. Agak susah. Saya akan lukis ke atas ni nah. Diagram saya akan lukis atas ni. So, tengok kat sini. Point A, ladder touch surface. So, when object touch surface, so dia akan ada normal reaction force which is always perpendicular to the surface. So, kat sini akan ada patut perpendicular, lukisan saya teruk. So kat sini akan ada N A. Okay. Tengok pada location B. Ladder juga touch surface. So bila dia touch surface,
dia juga akan ada normal reactions acting on point B, which is always perpendicular to the surface. So this section kita juga akan ada normal reaction NB. So setakat ini okay, dapat idea? Dapat tak idea? Dapat. Okay, tengok ladder tu. Ladder tu kalau kita sandar tak betul-betul, ladder tu akan berlaku apa? Kalau kita sandar tak betul-betul, akhirnya ladder tu akan jadi apa? Jatuh. Jatuh. Arah jatuh dia adalah this way kan? Yes. Kan? Dia akan Yeah. this way. Dia punya surface tu rough. So kalau surface itu rough, jika benda tu berlaku slide, agak-agak friction ke mana? Kanan? Kiri? Kiri. Yes. Friction always oppose the motion. So akan ada friction di situ. Okay, akan ada friction. Okay. Setiap objek kalau dia bagi mass, confirm ada weight. Di mana weight exactly located at the center, pada titik tengah. So dia bagi length kat sini 10, dia bagi length 10, bermakna weight akan berada somewhere pada center. Di mana jarak dia kat sini adalah 5 meter dan di bawah ini juga adalah 5 meter. Sebab weight berada pada center. So sekarang baca Sat soalan A tu. Ini baru atas ladder sahaja. Ada NA, ada NB, ada W, ada friction. So sekarang cuba baca soalan A tu. Determine the horizontal and vertical force exert on the floor. Horizontal and vertical force the floor exert. At point B tu bermakna kita nak cari NB, soalan ini minta kita cari NB dan juga friction. Soalan minta kita cari NB dan juga friction. Dan dia kata kes ini jahat sikit nah. Ada siapa panjat kat situ? Firefighter, mass 60 kg, located at point 3 meter from point B. So bermakna ada lagi satu daya yang saya kena lukis kat situ. Which is daya ini adalah weight acting daripada firefighter ke atas beam. So kat sini ada lagi satu. Alamak, lukis hodoh padam Sat. So kat sini akan ada lagi satu. So di mana bila ada dua second level sebabkan sebab W1 dan juga W2. Dan sini ada lagi satu di mana dia semua adalah friction. So fahamkan dulu W1, W2, friction, NB, NA. Fahamkan dulu diagram. Boleh tak? Boleh tak sekarang? Fahamkan kenapa daya-daya itu wujud? Kita hanya fokus force acting on the beam only. Force acting on the beam only. Sebab fokus kita sekarang adalah ladder berada dalam equilibrium. Jadi force yang kita consider hanya forces acting pada ladder sahaja. Perasan tak? Bila ada firefighter berada di atas tangga, firefighter itu sentuh surface kan? Firefighter tu sentuh surface kan? Betul tak? Firefighter tu sentuh surface. Sepatutnya dia ada daya apa tu kalau dia bersentuhan? Normal. Ada normal. Tapi kenapa normal force kita tak lukis kat sini? Normal force ke atas firefighter, kenapa saya tak lukis kat sini? Kenapa saya tak lukis normal force ke atas firefighter? Firefighter tu sentuh surface dan ada normal reaction ke atas firefighter. Tapi kenapa saya tak lukis normal force pada diagram ini? Agak-agak kenapa? Sebab dia nak ladder je. Ya, kita nak daya yang bertindak ke atas ladder sahaja. Normal force ke atas firefighter ignore sebab normal force itu adalah ke atas firefighter. Tapi kes kita sekarang yang berada dalam equilibrium adalah ladder. So bila ladder yang equilibrium means that kita hanya fokus forces yang acting pada ladder sahaja. Jadi ke atas firefighter kita ignore. Okay, force ke atas firefighter kita ignore. So kat sini dia bagi ketinggian ini adalah 8. Kat bawah ni adalah 6 meter. Okay, saya akan guna dua warna kat sini.
theta warna merah, di mana sudut zigzag ni, theta warna merah ini juga akan sama dengan di atas tu, sudut zigzag. Theta atas, theta bawah. Di mana theta atas, theta bawah tu, kita akan boleh cari menggunakan sama ada tangent pun boleh, sin pun boleh, cos pun boleh. Tapi saya guna tangent lah. So tangent theta merah adalah opposition 8, adjacent 6. So this theta akan bersamaan dengan 53.13 degree. Okay, so saya dapat theta. Then satu lagi saya akan warnakan dengan warna biru di sini. Sini dengan sini adalah sama, theta warna biru. Di mana theta warna biru, kalau saya penuhkan sini dia berbentuk segitiga tau. So theta warna biru itu adalah sebenarnya yang bersamaan dengan 90 tolak dengan 53.13. So theta warna biru itu akan bersama dengan 36.86 degree. So fahamkan dulu angle theta tu. Fahamkan tak? Okay tak theta tu? Fahamkan lah theta warna merah, theta warna biru. Ada dua theta warna biru, ada dua theta warna merah. Kenapa kena cari angle? Sebab torque kan rumus dia kan FR sin theta. So kita kena tahu theta tu. Setakat ni clear theta tu? Okay. So kalau dah clear theta, saya beritahu dah. Untuk kita selesaikan masalah ini, kita kena buat persamaan. Di mana persamaan ada 3 je. Summation Fx sama kosong, summation Fy sama kosong, summation torque sama kosong. So jom kita buat dulu X. Kita pun tak tahu yang mana akan tolong kita tahu. Kita tak akan tahu yang mana akan tolong kita. So kita akan kena cuba dulu. Okay, so saya buat dulu. Summation force in X component acting on the ladder equivalent to 0. So refer to diagram. Ada an A acting to the right, friction acting to the left. Ada lagi tak daya pada paksi X? Tak ada dah kan? Tak ada kot. Ada lagi tak? Tak ada kot. So means that NA minus friction equivalent to 0. NA unknown, friction unknown. It means that summation force pada X tidak membantu apa-apa pada kita. Dan kita tahu friction sama dengan mu normal. Friction sama mu normal bermakna friction ini sama dengan mu normal pada surface B adalah NB. So friction sama dengan mu NB. Pun tak tolong apa-apa kita. So bermakna summation Fx tidak membantu kita. So bila summation Fx tak membantu, so next step kita cuba minta tolong Pak CY pula. Kita tengok Pak CY membantu kita tak. So summation Fy equivalent to 0. Tengok pula pada Pak CY. Pak CY tengok dulu ke atas, daya ke atas ada NB. Daya ke bawah ada W1 dan juga W2. Betul tak? Ada 3 kan? Betul tak? NB, W1, W. Okay. Means that for Y component will be NB minus W1 minus W2 equivalent to 0. W1 adalah ladder. W1 adalah ladder di mana mass bagi ladder telah diberikan kepada kita bersamaan dengan 5 kg. Mass ladder diberikan pada kita nah. Mass ladder diberikan, saya kecilkan dulu. Mass ladder diberikan kepada kita bersamaan dengan 5 kg. Tengok balik soalan. Dan firefighter itu dia punya mass adalah 60 kg. So, kita boleh simplifykan Pak CY. Kita boleh simplify Pak CY. So, means that for the Y component, NB, W1 tadi adalah ladder, 5 kg multiplied by 9.81. Firefighter 60 kg multiplied with 9.81 equivalent to 0. So, simplify, kita berjaya dapat NB equivalent to, saya kira dah, 637.65 Newton. Jadi kita berjaya dapat NB. Kita dah berjaya dapat NB. Tapi sekarang dia minta force pada point B. Dia minta force pada point B. Di mana force pada point B
ada dua, iaitu NB dan juga friction. Kita dah berjaya sekarang, kita dah berjaya daripada komponen Y, kita dah berjaya cari NB. Sekarang kita nak cari friction. So bila kita nak cari friction, tengok balik slide kat sini. Agak-agak siapa membantu ni? Friction sama dengan NA. Friction sama dengan NA. So sekarang awak nak cari friction, awak boleh cari friction direct ataupun awak boleh cari NA. Agak-agak yang mana senang? Saya bagi tengok diagram. Agak-agak hampa nak cari friction ke hampa nak cari NA? Nak pivot kat mana? Tengok diagram ni. Cari NA. Friction. Cari NA. Tak apa nak pivot kat mana? Pivot dekat point B. Kenapa kita nak pivot pada point B? Sebab bila kita pivot pada point B, kita boleh ignore NB, kita boleh ignore friction. Kenapa kita boleh ignore NB dengan friction? Sebab jarak NB dengan friction dengan pivoted point R dia adalah bersama dengan kosong. Anything multiply dengan 0 equivalent to 0. Saya lukis balik yang ni. Saya lukis baliklah rajah yang ni. Okay. So tadi kita dah ambil keputusan nak pivot pada point B kan? So summation torque pada point B di mana saya lukis balik kat sini. Kita ada NA, W1, W2, friction, NB. Di mana tadi kita dah ada dua jenis theta. Theta merah dan juga theta warna biru. Di mana theta warna merah, tadi dah buat calculation kat sini. Yang kita buat calculation sebelum ini. Theta warna merah 53.13. Theta warna biru, penatlah pula tukang color-color ni. Theta warna biru adalah bersama dengan 36.86. So sekarang, saya kecilkan Sat. Kita dah pilih pivoted point pada point B. Kita dah pilih pivoted point pada point B. Dan bila kita dah pilih pivoted point, kita kena tentukan dulu jika dia buat benda tu berputar, dia akan berputar pada arah clockwise atau anti-clockwise. So sekarang, pegang pen kat bawah, pegang pen kat hujung bawah tu, ada NA. NA dia akan push this way. So kalau dia rotate macam ni, so kalau rotate, dia akan menyebabkan benda ni rotate pada arah clockwise. If rotate, NA will cause the ladder to rotate in clockwise rotation. Okay. W1 dengan W2, daya dia ke bawah. Daya dia pull down ke bawah. So jika ke bawah, if W1 and W2 cause this ladder to rotate, it will cause this ladder to rotate in anti-clockwise. So these two will cause the ladder to rotate in anti-clockwise. Get the idea for this one? Do you get the idea for this one? Any problem yang nak tanya saya kenapa satu ada clockwise, ada anti-clockwise kat situ? Tip dia senang je. Awak pegang objek, awak cuba tolak sahaja. And one ke this side. So cuba tolak. Di mana bila tolak tu kita akan nampak dah benda tu rotate pada arah clockwise. W1 dengan W2 ke bawah. So kalau cuba tolak ke bawah, dia akan menyebabkan anti-clockwise. So get the idea for this case? Dapat tak idea? Boleh tak? Boleh tak? Senyap je. Boleh madam. Okay, boleh. So, sekarang kita dah pilih summation torque at point B equivalent to 0. So summation torque acting in anti-clockwise equivalent to summation torque acting in clockwise. Saya tak guna method dalam buku nota, dia buat dalam table. Di mana saya adalah tak suka buat table. So nanti pandai lah awak compare lah. Saya akan buat direct sahaja. Saya tak prefer buat dalam table. Okay. Anti-clockwise, tengok dulu anti-clockwise. Ada dua kan? W1, W2. So W1 adalah mass for the ladder. Mass for the ladder adalah 5 tadi. 5, 9.81. Tengok jarak antara mass dengan pivoted point. Jarak adalah 5 meter. So 5 meter. Theta is the smallest angle between force
and pivoted point. So angle dia warna biru ke warna merah? Angle dia warna biru ke warna merah tu? Angle antara W1 dengan jarak R daripada pivot. Angle warna biru atau angle warna merah? Biru bermakna akan jadi Biru. sin 36.86. Ingat, angle is the smallest angle between force dengan pivoted. Bermakna aku nak tengoklah. Ini force, then sini pula pivoted. So in this one angle dia yang warna biru. Then anti-clockwise lagi satu, firefighter. So firefighter, mass dia 60, G 9.81. Jarak fighter-fighter daripada pivoted point adalah 3 meter. Angle between W2 dengan pivoted point juga angle berwarna biru. So 36.86 equivalent to summation torque in clockwise. Clockwise ada NA sahaja. So NA, distance between NA dengan pivoted adalah total length of the ladder di mana bersama dengan 10. So tengok angle. Angle di antara NA dengan pivoted point warna apa tu? NA, pivoted point. Angle berwarna merah kan? Angle, smallest angle between NA dengan pivoted point. Warna apa tu? Warna merah bermakna sin 53.13. So simplify this one, awak akan dapat nilai NA bersamaan dengan dan auto memang kena sketch. Kedua, kita kena buat persamaan sama ada Fx sama kosong, Fy sama kosong atau summation torque sama dengan kosong. Di mana bila buat torque, kita kena pilih pivoted point. Di mana tips untuk pilih pivoted point adalah point yang ada force. Force ni mungkin dan tak nak cari point ada force sebagai pivoted point ataupun mungkin nilai dia banyak, ada sampai 2 force kat situ. So itulah kita akan pilih sebagai pivoted point. Di mana bila benda tu tak berotate, tak berlaku rotation, means that summation torque in anti-clockwise will be equivalent to summation torque in clockwise. So get the idea for this chapter. Tak simple je kot. Dia akan pening bila awak buat soalan lagi. So ini tips dia. So sekarang tengok yang last ni. Ni contoh tau, ni contoh. Ingat nak, dalam nota dia buat dalam table, tapi saya tak buat table tau sebab saya adalah Syarah yang tak suka buat table. Seperti lambat je kena ambil pembaris, buat table. Lepas tu saya jadi pening. Tapi kalau pelajar nak buat method table boleh tanya saya. Boleh tanya, saya akan cuba guide. Tengok kat sini. Kita hanya fokus pada beam sahaja. Bukan beam. Dia panggil apa kat situ? Macam lampu. Dia fokus pada yang ni sahaja nah. Cuba bagi tahu kat saya, apakah daya yang bertindak ke atas tiang lampu tu, palang lampu tu. Floodlight tu. Apa daya yang wujud? Dan dia sebut kat sini ada 20 kilogram dan berat dia 10, angle 30 degree. So ada daya apa kat situ? Kita conteng dulu nah. So this section saya labelkan sebagai W1. Pada lampu. Rod ini ada mass. So bila ada mass, confirm ada weight somewhere at the center. Exactly at the center.
Ada string, so confirm ada tension. Sini, tengok satang ni. Tengok pada point A tu sekejap. Saya baru label tak keluar lagi point A. Pada point A tu, perasan tak palang itu sentuh surface kan? Palang tu sentuh surface kan? Betul tak? Ya. So kalau dia sentuh surface ada apa tu? Ada gaya apa kalau sentuh surface? Normal force. Surface ada normal. Di mana normal ini acting secara perpendicular. Palang itu ada tendensi untuk jatuh bawah ke naik atas? Ini hampa jangan bagi jawapan mengarut kat saya. Kalau palang tu mungkin berlaku pergerakan, agak-agak dia akan berlaku pergerakan ke arah mana secara semula jadi. Bagi Bawah. papan kuat. Ke Jangan bawah. jatuh Ke bawah. Bila jatuh ke bawah, friction ke mana? Friction sentiasa oppose the motion. Tapi dalam section ini kita takkan labelkan sebagai N dengan friction. Tapi kat sini ni dekat point A itu kebiasaannya dalam silibus kita dia akan labelkan sebagai SY dan juga SX. Dia tak labelkan sebagai normal dengan friction. Tapi X dan juga SY. So bila ada paksi X, paksi Y, dia akan ada resultant S di sini. Jadi kat sini bukan simbol N, bukan simbol F. Tapi benda tu asal daripada normal dengan friction tu lah. So this one, kebiasaannya kalau tengok buku dia akan labelkan sebagai S. So S itu adalah resultant daripada normal force dengan frictional force pada point A. So end up, bila kita dah berjaya tentukan force this S can be resolved to SY and SX unknown theta. Theta untuk S tidak diketahui. Kita hanya tahu theta untuk tension sahaja. Di mana kat sini dia bagi W1 ini W1 mass 20 kilo. Okay, saya buat naik atas sikit. Okay, so W1 mass given 20 kilogram. So this one akan jadi 20 multiplied with 9.81. So akan dapat W1. W2 pula, beam ini mass dia ada 10. So 10 multiplied by 9.81. So ini W2. So W1 dengan W2 boleh dicari. So saya pesan tadi, bila dapat diagram ini sahaja, kita kena buat apa? Kita kena buat 3 persamaan je. Summation Fx equivalent to 0. So tengok X dulu. Paksi X kita ada berapa daya? So result T ini juga boleh dicarikan nilai TY dan juga TX. Ada dua benda yang kita boleh resolve. S kat situ untuk komponen X, kita ada SX dan juga TX. SX dan juga TX ni saya untuk X. SX minus T cos 30 equivalent to 0. Unknown SX, unknown T. So daya pada paksi X tidak membantu apa-apa kita. So bila paksi X tak membantu, kita terpaksa minta bantuan paksi Y. So summation anak panah ke atas ada SY dan juga TY. So SY plus T sin theta. Still bila untuk pada paksi Y, kita juga ada dua unknown SY dan juga T.
Ada dua unknown SY dan juga T. Bermakna pasti Y juga tidak membantu kita. Y juga tidak membantu kita. So, in of the string. And help. So sekarang kita kena buat apa? Kita kena buat apa sekarang? Baik, saya duduk seorang ke ni? Oh, ya Madam, ke? sudah sekat tadi, madam. Mungkin dengar tak? Tak dengar juga ah? Tak dengar, madam. Dengar tak? Dia dengar tapi sekat-sekat. Alamak, macam mana ni? Bila nak habis? Bila nak habis baru tersekat lah pula. Nak habis dah awak. Suara saya pula masalah. Wi-Fi saya low kot. Data Okey tengah dah, low. madam. Tapi boleh dengar tak? Okey dah. Okey. So sekarang kalau tengok diagram, bila saya buat persamaan komponen X, Sx minus T cos theta. Kenapa T cos theta? Kerana 30 degree itu adjacent dengan komponen X. So Tx adalah T cos 30 degree. So Sx minus T cos 30 will be equivalent to 0. So bila simplified paksi X, ada dua unknown Sx dan juga T. Jadi dia tak membantu apa-apa kat kita. Paksi X tak boleh tolong. So bila paksi X tak boleh tolong, kita akan buat paksi Y pula. Di mana anak panah ke atas ada SY dan juga TY. Ke bawah ada W1 dan juga W2. So bila buat SY plus T sin theta minus W1 minus W2, but still paksi Y juga tak membantu kita kerana kita ada unknown SY, kita juga ada unknown T. So kalau paksi Y dan paksi X tak membantu, akhirnya kita kena minta bantuan apa? Kita ada tiga je. Force dengan torque. So Ni. akhirnya kita kena buat torque. Tapi bila nak buat torque, kita nak buat torque, agak-agak hampa tengok tu A, B, C nak pivot kat mana? Nak pivot kat mana? Awak nak cari tension. Awak tahu W1, awak tahu W2, S awak tak tahu. So nak pivot dekat point mana? A, B, C. Madam. Madam tergelak. Madam. Madam punya lagi satu tergelak. Madam tak buka mic. Ya, saya tak buka mic, saya baru sedar. Tadi saya terlock out daripada saya punya tab sebab internet tengah ada masalah. Tiba-tiba je nak habis kelas internet ada masalah pula. Okey, tengok di sini. Nampak dah kot nah? Cepatlah habis. Internet pula tutup. So sekarang kita nak pilih pivoted point. Di mana pivoted point adalah point yang ada daya. Daya tu tak mau cari. Menyusahkan kita. Agak-agak nak pilih mana? A, B, C. Ada daya. Daya tak tahu. Tak mau cari. A je. Kita akan pivot pada point A sebab kita tak nak pun cari nilai S lagi. So, bila pivot pada point A, kita kena tengok dulu. So, pivot pada point A. Pivot pada point A. Tension acting sini. So, tension tu kalau dia buat menyebabkan pada tu berputar,
dia akan menyebabkan berputar pada arah anti-clockwise. So, tension, jika dia menyebabkan objek ini berputar, maka dia akan menyebabkan berputar pada arah anti-clockwise. Berbeza dengan weight. Weight W1, W2, dia bertindak ke bawah. So, bila acting ke bawah, jika menyebabkan benda tu rotate, dia akan menyebabkan rotate pada arah clockwise. So, these two, jika menyebabkan berlaku rotation, these two akan menyebabkan rotation pada arah clockwise. It means that summation torque acting in anti-clockwise equivalent to summation torque acting in clockwise. Di mana anti-clockwise ada tension. So tension, jarak tension dengan pivotal point, di mana total length kat situ, sekejap, tiba-tiba saya tak jumpa. Total length kat situ adalah, soalan tak ada kat sana. Length tak diberi awak, length tak diberi. So tulislah L sahaja, tak diberi. Smallest angle between T and pivotal point adalah 30 degree. 30 degree nah. Selesai. Then W1, W2 cause the object to rotate in clockwise jika berlaku rotation, tapi sekarang tak berlaku. So yang ni akan jadi 10 multiplied by G. W2 jarak dia adalah pada center. So pada center, jarak adalah 0.5 L. Dan angle adalah 90. So sin 90 adalah bersamaan 1. So saya tak tulis kat situ. Plus W1 adalah 20. Multiplikan dengan G 9.81. Dan distance between W1 dengan pivotal point adalah L. Di mana kalau tengok L ada pada both side. Jadi L itu boleh di cancel off. So finally kita akan mampu untuk dapatkan nilai T bersamaan dengan 490 Newton. Kita dah berjaya dapat nilai T. So selepas kita dah berjaya dapat nilai T, soalan minta kita tentukan nilai Sx. Maka Sx minus 490 cos 30. So finally kita akan dapat nilai Sx. So conclusion untuk topik 8.2, yang pertama, saya buat conclusion dia tak nak stop dah. Awak mesti boleh define torque dan awak mesti boleh buat calculation. Sebelum buat calculation, awak mesti sketch terlebih dahulu. Selepas sketch, ada 3 persamaan. Summation force Fx kosong, summation force Fy kosong, dan lastly summation torque sama kosong. Di mana untuk torque, kita akan cari pivotal point. Pivotal point adalah pusat putaran. Pusat putaran can be any point. Kenapa can be any point? Sebab objek kita berada dalam equilibrium, doesn't rotate. So pivotal point is a point where having force, unknown force, dan force itu kita tak nak cari ataupun ada banyak lebih daripada satu. So ini adalah tips untuk kita pilih pivotal point. Dan bila pilih pivotal point, awak kena tentukan daya itu sama ada menyebabkan rotate pada arah anti-clockwise ataupun clockwise. Barulah awak buat equation summation torque acting in anti-clockwise equivalent to summation torque acting in clockwise. So setakat ni ada apa-apa nak tanya? So kalau pelajar yang tak ada soalan dah boleh left mid, nanti saya akan share satu PDF di mana PDF itu saya dah berjaya buat guideline untuk soalan tutorial nombor 2 sampai nombor 4 untuk subtopik 8.2. Nanti saya akan share selepas ini untuk memudahkan pelajar buat tutorial. Dia bukan untuk saya bagi jawapan, saya hanya bagi guideline kat situ. So guideline untuk tutorial subtopik 8.2 saya akan share. Jadi kalau pelajar tak ada apa-apa boleh left. Pelajar yang nak tanya soalan boleh stay. Thank you, Terima madam. kasih. Terima kasih. Thank you, madam. 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 Ma. Thank you, madam. Thank you, madam.